Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Dr. Aizu dalam siri konsultasi Sains Komputer. Sesi ini tidak menggantikan tutorial dan kuliah Sains Komputer. Hari ini kita akan tengok tajuk array part 1. Kita tengok dulu apa dia looping biasa dan apa dia array. Kalau kita tengok di sebelah kiri ini adalah Java program segment untuk looping yang biasa sahaja. Di sebelah kanan ini adalah Java program segment untuk array. Contohnya kita ada input user ni 70.5 sampai 86.5. Kalau korang tengok di sebelah kiri ni dia tidak menyimpan sebarang nilai individu. Tapi di sebelah kanan ni bila kita ada array dia mampu untuk menyimpan nilai individu. Kalau kita tengok kat sini dia ada mark I. Di sini mark saja. So untuk program segment looping biasa, dia tak mampu menyimpan nilai individu, tetapi untuk array, dia boleh menyimpan nilai individu. Array is an ordered sequence of data of the same type. Okay, data yang sama yang disimpan. Okay, contohnya macam kita ada array apa ni? Okay, array ages. Ada 2, 4, 5 nilai. Array marks, array grades, array names, array months. Okay, tak apa. Kita tengok dulu. Okay, dalam array, dia telah disediakan memory location dia. Kemudian array boleh menyimpan value di memory location tersebut dan setiap memory location ada index yang tersendiri. Dan index untuk array mesti mula dengan kosong. Okay, kita tengok ni, an array of size of n is indexed from 0 to n-1. Okay, mula dari 0 ya. Okay, contohnya array ni menyimpan 10 nilai. Tapi index dia daripada 0 hingga 9. Hingga 0 hingga 9. Dia mesti mula dengan kosong. Okey, kita tengok kat sini. Kita boleh tahu score 2. Score 2 maksudnya pada array score, indeks yang kedua. Berapakah nilai dia? Okey, sebab tu kita dapat nilai dia adalah 94. Okey, kenapa bukan 87? Sebab ingat tadi indeks mesti mula dengan kosong. Okey, apakah value of score 5? Score 5, 98, score 0, 79, score 9, 91. Okay, good. Okay, macam mana untuk kita declarekan array? Okay, kalau biasa kita declare double mark saja. Tapi array kita kena ada index. Double okay, kotak ni dan marks. Ataupun kita boleh kata double marks kotak tu. Pun boleh, tak ada masalah. Okay. Ya, maksud saya tadi double marks dan bracket ni pun boleh Okay, ini adalah contoh-contoh lain macam mana kita assign value. Kalau biasanya kita assign biasa-biasa je, score sama dengan 89. So bila ada array, kita ada index je, score 2, okay, score first. Okay, contoh kita nak jalan ke operasi. Kalau kita biasa tengok total sama dengan total tambah mark saja. Tapi bila array, dia special sikit, dia ada index. Itu sahaja beza dia. So don't worry, okay. Okay, macam mana kita nak declare array? Kita dah tunjuk sikit dah. Okay, macam biasa je. Declaration macam biasa mesti ada data type dengan nama array. Okay, cuma bila kita declare array, kita kena ada kotak ni. Alright. Kita kena ada index dia, space untuk index dia. Okay, itu declare. Lepas tu kita kena create the array. Okay, kita kata cara dia array name, data type dengan size. Contohnya tadi kita dah declare double marks. Lepas tu kita create array. Mark sama dengan new double 10. 10 ni adalah berapa kali looping tu ya, size array tersebut. Dan kalau kita tengok double ni, data type ni mesti sama dengan data type dekat sini ya. Okay. Biasanya kita terus buat macam ni declaration dia. Okay, double marks. Okay, ini kita punya declaration tadi. Lepas tu kita combine terus. Double marks sama dengan okay, new double 10. Ini creating. Okay. Ini creating array. Ini declare dia. So kita combine terus jadi macam ni. So mudah kalau korang hafal terus macam ni ya. Okay, ini contoh-contoh declaring arrays. Okay, kita ada boleh declare integer boleh, float boleh, character boleh, boolean boleh.
Okay, double, alright. Okay, ni latihan. Cuba tengok. 80 element array with a base type of char. So, dia ada char ya. Char, simbol, new char, 80. Sebab dia kata 80 element. 100 element array double. So, double, reading, so ini double 100 ya. 70 element of species. So, species, specimen, new species 70. 70 ya. Okay, kita tengok macam mana kita nak initialization of array. Okay, ini sama macam biasa. Kita boleh assign. Sebelum kita pernah nak kita tengok kita assign kan double mark kan. Yang biasa kita tengok. Kita boleh assign macam integer mark sama dengan 80. Contoh. Okay, array sebab dia capacity dia banyak. So cara kita initialize macam ni. Okay. Ni kalau kita tahu dah nilai-nilai dia ya. Alright. Okay, masukkan data dalam array. Okay, macam kita tengok yang biasa. Kalau kita nak masukkan data, mark sama dengan input.next double. Tetapi array, beza dia cuma di sini je. Dia tambahkan index dia sahaja ya, I dia. Okay, itu sahaja beza dia. Okay, kita tengok yang complete punya. Okay, tengok complete punya. So, kita declare array double marks. Okay, ini declaring array. Kemudian, declare ya. Mark sama dengan new double 6. Ini adalah creating the array. Okay. Okay, for integer I sama 0, I kurang the mark length. Okay, ini special array. Array saja yang boleh ada function macam ni. Apa dia? Okay, mark.length. Digunakan array name ya. Array kita nama mark tadi. So, kita guna array name.length. Yang menunjukkan size array. Okay. Dia sama maksud dengan ni je. I sama dengan 6. Tapi kelebihan dia, kita tak perlulah ubah banyak kali kan. Kalau kita ubah sekali dekat sini nilai dia 10. So automatic nilai mark.length pun akan berubah. Okay, masukkan nombor. So cara baca untuk array nilai. Kalau biasa mark sama dengan x double. Tapi untuk array marks diikuti dengan index dia ya, I. Kalau contoh ni I, kita guna I ya. Okay, displaying elements in the array. Okay, simple je macam biasa. Kalau biasa kita guna still out of print marks. Tapi sekarang array dan index. So, tambahkan index dia dekat situ. Itu sahaja. Okay. Okay, ini contoh yang lengkap. Alright. Okay. Kalau korang tengok sini. Sebabkan kita gunakan dia punya looping. Counter tau. Kita gunakan counter. So, while counter kurang daripada age.length. Kenapa age.length? Sebab array dia nama age. Kita system out of print. Okay, kalau kita biasa, kita print age saja. Tapi disebabkan di array, kita masukkan index dia. Tadi saya tunjuk index dia I. Sekarang ni index dia guna counter. Kenapa? Sebab looping dia guna counter. Okay. Okay, contohnya kalau kita nak print nilai tertentu. Okay, contoh ni. Kita nak print H1. Kita boleh je print H1. Maksudnya index yang kedua. Kenapa kedua? Sebab index pertama adalah kosong kan. Okay. Okay, ni contoh lain. Cara nak display element. Okay, nama array dia R. Yeah, array dia nama dia R. So, cara print R dan ada index dia. Okay, kau tengok kat sini. Kat sini, dia print ke bawah. Kenapa dia print ke bawah? Sebab dia print line kat sini. Right. Kalau tengok kat sini, kenapa dia print ke kanan? Sebab dia tak ada apa-apa kat sini. Okay. Lepas tu dia ke kanan terus ya. Okay, find the sum of all elements. Okay, formula accumulate kita dah biasa guna. Total sama dengan total plus marks. Tapi sebab dia array, kita tambahkan index. Okay, tambahkan index. Itu sahaja beza dia ya. And find the average of all elements. Okay, kita guna total average sama dengan total bahagi mark.length. Okay, mark.length tadi bilangan kan. Right. Kita boleh guna ya, bila kita pakai array, kita boleh gunakan mark.length ke apa ya. Nama array tu .length ya, untuk bilangan dia. Okay, kita tengok contoh array ni. Bagi array ni 7, 21, 5, 9.
So, H0 dia 7, H1 dia 21, H2 dia 5, H3 dia 9. Alright. Okay, kita tengok contoh ni. By using array, calculate and display BMI for 131 F3 student. Calculate average BMI for F3 lecture. Okay. Cuba tengok apa beza dia, dua ni. Okay, ini kita kira kita tak gunakan array kat sini. Tapi kita hanya array dekat BMI sahaja. Di sini pula kita arraykan semua. Okay. Baru kita dapat BMI untuk setiap orang tu. Alright, itu beza dia ya. Okay, kita tengok contoh yang ni. Okay, contoh ini kita cari BMI. So kita masukkan weight dengan height. So BMI untuk orang tersebut saja ya. So ini tak perlu kita jadikan dia sebagai array. Kira biasa cukup sebab yang penting kita nak BMI saja. So dia tak perlu tahu weight dengan height untuk setiap orang. Yang kita tak perlu rekodkan untuk setiap orang ya. Kita hanya perlu record BMI untuk setiap orang. So BMI saja yang kita arraykan. Yang kita print BMI dia. Nak cari average, kena ada sum. Sum sama dengan sum tambah BMI dalam bentuk array ya. Lepas tu kita kira average sama dengan sum bahagi 121. Boleh juga sum bahagi dengan BMI.length. Okay, kita pulang dan kita print average. Alright. Okay, find the frequency of elements in array. Okay, cari frekuensi, cari bilangan. Okay, contohnya macam ni. Kita masukkan nombor. Kita nak cari berapakah bilangan even dan berapakah bilangan odd. Okay, korang tengok ya. Okay, my number sama dengan h.net. Okay, ini dia baca nombor macam biasa. Cuma bila kita nak array, kita tambahkan dengan index. Kemudian if my number, sebab kita pakai my number atas ni pakai array, so kat sini kita tambah je lah index dia. Yang lain semua sama. Right? Lepas tu kita kira even plus 1, odd plus 1. Itu saja. So banyak kali saya tekankan untuk array hanya tambah index sahaja ya. So don't worry. Sama juga calculate display BMI, tetapi dia nak average BMI and number of student that have BMI more than 25. Lebih dari 25 BMI dia. Okay. Okay, kita tengok penyelesaiannya. Okay, kita nak cari BMI. So kita masukkan weight dengan height. So kita gunakan BMI ni sebagai array ya. BMI ni sebagai array. So dia ada index I kat situ. Dan kita uji pun sebagai array. Kemudian kita nak tengok kalau BMI itu besar daripada 25, kita kira bilangan dia dan kita cari jumlah dia. Sebab apa? Kita nak pakai kat sini nanti kan. Kita nak kira average. So sum bahagi B. Dia sama juga kan? Cuma tambah index saja. Okay, ini dia banyak sikit. Kalau BMI besar daripada 5, you have tough, display comeda. Kemudian calculate average BMI and number of students that have BMI more than 25. Okay, kita tengok kat sini. Sama juga enter weight dengan height. Kita kira BMI. Kalau BMI besar 25, dia so print you are tough. Kira bilangan tough. Kalau tidak, dia kata print comedah je. Kemudian kita tengok sum sama dengan sum tambah BMI. Okay, sum tambah BMI. Sebab dia nak average untuk semua. So sum tambah BMI. Lepas tu and repeat. Lepas tu average sama dengan sum bagi 121. Okay, sebab dekat sini dia nak average untuk semua. Dan dia nak bilangan yang lebih dari 25. Itu sahaja ya. Berbeza sikit. Alright. Cuma saya nak tekankan kat sini. Kalau yang biasa, kita gunakan BMI sahaja. Tapi apabila dia melibatkan array, kita gunakan BMI dan index dia. Okay, itu sahaja beza dia ya. Okay, terima kasih untuk part 1. InsyaAllah kita akan jumpa dalam part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.